Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bersua lagi untuk berkongsi informasi yang ada dimuatkan pada edisi pagi ini menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan apa yang kita harapkan juga audio di luar sana dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan apa je tugasan yang Auda ingin lakukan pada hari ini, ya, khususnya tugasan-tugasan yang dikhususkan Auda lakukan pada hari ini dapat Auda lakukan dengan baik dan lancar, dan kita harapkan juga semoga apa je aktiviti yang kita ingin lakukan akan dipermudahkan juga. Baik, saya kongsikan satu info di sini terlebih dahulu, yang mana pada hari ini 23 November 2021 dan esok 24 November 2021 diadakan perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak di Dewan Sekolah Menengah Saidina Osman, Bukit Beruang. Ia dibukakan khusus bagi penduduk Mukim Telisai dan kawasan persekitaran yang ingin mendapatkan suntikan dos pertama vaksin COVID-19 dan berumur 18 tahun ke atas. Auda bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport serta kad atau nombor BRUHIMS jika ada. Dan selain itu juga, kepada Auda yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke klinik vaksinasi tersebut, Auda bolehlah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Auda, itu satu info saya kongsikan terlebih dahulu, dan selanjutnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk hari ini. Umpama terapi diri bagi awang Haji Muda Yusran bin Abdullah setiap kali melihat ternakan kelulut di halaman rumahnya yang terletak di Kampung Batang Mitus. Menjadikan aktiviti ini sebagai satu hobi yang menyihatkan tubuh badan, beliau turut berkongsi bermulanya pemeliharaan lebah kelulut adalah pada sekitar tahun 2016-2017 dan beberapa tahun kemudian beliau semakin aktif untuk menternak lebih banyak kelulut. Ini kerana manfaat dan khasiat yang terkandung padanya memberi maslahat pada diri dan keluarga beliau. Baik, Tuan Haji, kulihat ni arah kawasan halaman rumah kita ni ada banyak ni lok kelulut. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sejak bila kita mula menternak kelulut tadi? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kedai aku memelihara kelulutan ni sejak 2 tahun lebih. Lepaslah. Ini bermula daripada 10 lok. Cuma tu. Dan sampai sehingga sekarang ini mungkin lebih daripada 200 lok. Jadi macam mana kita boleh ada orang rasakan menternak itu? Adakah sebab trend atau bagaimana? Bukan juga trend, tapi ya kisah sebenarnya daripada peranak dulu. Yang ini mengandung. Saya mengandung parutnya 3 bulan, selisma saja, 2-3 hari selisma. Jadi ada angkalnya, coba mencuba minum madu kelulut. Jadi dicubanya, dah sampai 2 minggu, alhamdulillah selismanya tu hilang, kurang lah, dah jadi hilang. Soalnya baik babah memelihara kelulut tu. So kedai aku kembangkanlah daripada 10, 20, 50, alhamdulillah. So sampai sekarang ini dalam 200 lebih lok itu ada. Jadi sebabkan manfaatnya tu yang buat kita mau lagi menjaga tu. Jadi boleh kongsikan antara jenis-jenis kelulut yang ada dijaga ni macam mana? Nah, sebenarnya kedai aku minat saja jenis Tritigona hitama. Hitama. Ada yang lain itu pindah banyak lah. Macam Turasika, Taminata, indah banyak. Dalam selok 2 lok hanya. Hitama ini kedai aku suka sebabnya bila kita ni ekstrak madunya ataupun tani sirop madunya, dalam masa 2-3 minggu itu ia berbalik semula membuat madunya. Tapi itu pun tertaluk kepada pengambilan makanannya yang di sekelilingnya lah. Kalau misalnya banyak bunga, sumber makanannya banyak di sekeliling, jadi lebih cepat ya mengambil madunya. Kalau di sana Tuan Haji ada tu lok-lok yang lain, boleh kita nilai ke sana lagi? Ada pulang, tapi ndak banyak. Sebanyak 200 sarang atau rumah kelulut yang ada di halaman ini dipelihara dan diusahakan oleh beliau sendiri, termasuklah pengambilan madu kelulut yang lazimnya dilakukan 4 ke 5 kali dalam seminggu
dan diekstrak dalam 5 ke 6 sarang sehari. Jadi Tuan Haji, macam mana ni kebiasaannya kita mengekstrak madu-madu kelulutan ni? Bagaimana? Okey. Nah, sebaiknya bagi kedai aku lah, pengalaman sudah lama, selalunya kedai aku menyirok atau mengekstrak madunya tu sebelah tengah hari waktu panas matahari. Panas. Ya, sebabnya kalau masanya limbu ataupun lindung ataupun cuacanya muram, mendung, ya akan garang lah menyerang. Menyerang tidak menggigit, sebabnya jenis tanaman ni yang bukan ada sengat. Oh, ini ada sengat. Itu sebabnya tidak menyengat. Jadi mungkin ada tips lain juga yang boleh Tuan Haji kongsikan selain daripada pakai baju yang cerah. Yang cerah. Nah, kalau orang tahan walaupun dah pakai baju cerah, tapi sebaik-baiknya pakai topping rawak tu. Rawak tu. Kalau tidak mengacau kita ni waktu mengekstrak. Tupi lagi baik. Sebabnya ya kelulutan ni suka warna hitam. Suka warna hitam dan dia suka mencium bau keringat ataupun paluh kita ni. Itu sebab ia menyerang atau? Anda jual lah, bukan cuma itu saja. Kalau baru, orang baru ataupun kita ni tiba-tiba membuka ada sarangnya tu, kalau ia aktif maksudnya ia akan membuat koloni baru atau waktunya ya garang. Jadi biasanya kalau kita sekali mengekstrak, berapa liter kita boleh dapat? Ya sebenarnya mengikut basar kutak madu tu. Macam kedai aku ni misalnya 15 inci kali 5 inci. Okey, kalau ya panuh, ia punya kutak madunya boleh dapat 800 ml ke 1.2 ml. Ikut keadaan tangki madunya tu lah. Kadang-kadang kalau tangki madunya kecil, damit, itu yang tidak berapa banyak. Lagipun ikut aktifnya ia membuat madu ataupun pengambilan makanan itu. Sebabnya kalau masa bunga, masa ia makan aktif dan rajinlah tenteranya membawa membuat madunya di dalam. Beliau turut mengongsikan kaedah pemeliharaan lebah kelulutnya ialah dengan menggunakan teknik topping, iaitu menggunakan bahan batang pokok kayu yang mengandungi koloni lebah kelulut dan diletakkan kotak madu di bahagian atasnya. Selain itu, atap plastik yang kerap digunakan oleh penternak-penternak kelulut juga mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Ya, kalau dari hutan kan ini saja, loknya saja. Tiang belum ada tu. So, kita ni paksa membuat tiangnya supaya dapat tinggi sedikit. Lepas itu, paksa kita ni buat kotaknya untuk sekarang sarang sarang tangki madunya. Tangki madunya dibuatnya di atas. Dan dalam tangki madunya tu sama kotaknya ni saya buatkan plastik. Ya, kalau dah salah 2 lapis plastik. Plastik jernih sama plastik hitam. Plastik jernih itu kalau untuk kita ni melihat di luar saja, jadi nampak apanya di dalam. Plastik hitamnya tu mengkhabar untuk memprotek ya daripada panas. Jadi fungsi atap. Atap memanglah kalau di hutan, kalau hanya di batang kayu hujan panas pun dia tahan. Tapi oleh sebab kita ni buat kotak, perlu kita ni buat atapnya untuk memprotek ataupun menghalang daripada air hujan nampak. Jadi kan ini kayu, kotaknya ni kayu. Jadi kalau anda dibuat atap kan merosak. Jadi atapnya ni mesti zinc atau macam mana? Tidak semestinya zinc. Sama ada tikar gatah. Janji untuk melindung tangki kotaknya tu tidak kena basah lah. Apalagi kayu kan, kayu menatahan. Jadi kalau kebiasaannya kelulutan ni tempat yang paling sesuai diletakkan di mana? Ya mesti ada yang terlindung, tidak panas lah. Kadang-kadang kalau penahan cahaya matahari terlampau panas ia akan lari. Itu sebabnya sebilangan penternak kadang-kadang ia lari ataupun ia dalam kotaknya ni ia punya propolis itu kan cair. Cair. Jadi tapi ada yang menghasilkan madu ke tak? Tidak. Kalau sudah ya cair, hendaklah ada madunya. Itu sebab panas tu. Itu sebabnya fungsi atap sama kotaknya tu, sama plastiknya tu untuk menahankan ke dia daripada panahan matahari, panasan.
Setiap orang mempunyai cara atau kaedah penjagaan yang berbeza dalam penternakan kelulut. Namun bagi beliau, mempunyai kawasan yang bersih daripada semak samun adalah antara tips penjagaan yang baik. Di samping memastikan kotak madunya terhindar daripada musuh-musuh kelulut seperti cicak, semut, anai-anai, labah-labah dan sebagainya. Selain itu juga, sarang kelulut paling sesuai diletakkan di kawasan yang teduh serta berhampiran dengan pokok-pokok buah, kebun atau bunga-bungaan sebagai sumber makanan mereka. Memelihara atau menternak kelulut di sekitar halaman rumah banyak memberikan manfaat, terutama untuk mendapatkan sumber bekalan madu asli untuk keluarga, selain membantu menyuburkan tanaman-tanaman bunga dan buah di kawasan rumah, kerana kelulut merupakan ejen pendebungaan kepada tanaman bunga serta pokok-pokok buah.